Beberapa menit sebelum pengumuman calon-calon Barisan Nasional dan UMNO untuk pilihan raya umum ke-15, satu keputusan diumumkan yang paling luar biasa dahsyat. Apabila dikatakan malapetaka besar jika Barisan Nasional tak mencalonkan Adam, kata UMNO Tenggara. UMNO bahagian Tenggara dan Kota Tinggi menuntut supaya penyandang ahli parlimen di kawasan itu, Dr. Adam Baba dan Halimah Muhammad Sadiq, dikekalkan sebagai calon Barisan Nasional pada pilihan raya umum ke-15. Ini susulan kabar angin bahawa Adam dan Halimah antara yang digugurkan oleh Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi sebagai calon pada PRU kali ini. Pada sidang media hari ini, Timbalan Ketua Bahagian UMNO Tenggara Nasaruddin Ahmad berkata, Adam adalah satu-satunya pilihan bahagian itu untuk bertanding di kerusi berkenan. Dia berkata, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi itu adalah ahli parlimen yang prihatin terhadap nasib semua kaum serta sangat disenangi rakyat di kawasan itu. Nasaruddin juga memberi amaran tindakan tidak meletakkan Adam sebagai calon bagi penggal kedua boleh menyebabkan malapetaka yang lebih besar. Saya amat bimbang sekiranya pengumuman calon yang akan dibuat malam ini, sekiranya nama Adam Baba tak disenaraikan sebagai calon Tenggara. Saya risau akan ada malapetaka yang mungkin lebih besar di Tenggara, katanya. Turut hadir pada sidang media itu ialah wakil dari MCA dan MIC. Sementara itu, Sinar Harian melaporkan seramai 40 ketua cawangan UMNO di Kota Tinggi menuntut agar Halimah terus mewakili parlimen itu. Ketua UMNO cawangan Tanjung Sedili, Hasim Muhammad berkata, Kota Tinggi memerlukan pemimpin seperti Halimah untuk berkhidmat kepada mereka. Datuk Halimah seorang yang akrab dan mesra dengan penduduk parlimen di Kota Tinggi. Beliau adalah individu yang benar-benar terbukti mampu meneruskan kepimpinan sebagai ahli parlimen di sini. Parlimen Kota Tinggi bukan sahaja memiliki pengundi Melayu yang cukup ramai, tetapi ia juga mewakili masyarakat luar bandar dan Peneroka Felda. Kami memerlukan pemimpin seperti Datuk Halimah yang bekerja keras membawa suara penduduk, katanya. Sebelum ini dikabarkan, Naib Presiden UMNO Muhammad Khalid Nordin akan menggantikan Halimah di Kota Tinggi. Bulan lalu, Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Hussein Zamora, dilapor berkata pihaknya sedang mengesan individu dan kumpulan di sebalik enam kain rentang yang dipasang di daerah itu. Kain rentang itu menggesa UMNO supaya mencalonkan anak tempatan di Kota Tinggi. Salah satu kain rentang itu berbunyi dari Khalid Baik Halimah. Halimah merupakan ahli parlimen Barisan Nasional sejak 2008 dan berkhidmat selama 2 penggal di Tenggara sebelum bertanding di Kota Tinggi pada 2018. Dia berkhidmat sebagai Menteri Perpaduan Negara ketika pimpinan Muhyiddin Yassin dan Ismail Sabri Yaakob. Halimah dan Adam adalah antara sekumpulan menteri dan timbalan menteri yang dilaporkan tidak akan dipilih semula pada PRU ini kerana menyokong kepimpinan Ismail Sabri. The Vibes semalam melaporkan calon Barisan Nasional perlu menandatangani akte janji untuk memberikan mandat kepada Zahid bagi membentuk kabinet jika Barisan Nasional menang PRU akan datang. Langkah itu diambil walaupun Zaid sebelum ini mengumumkan secara terbuka bahawa Ismail Sabri yang merupakan Naib Presiden UMNO sebagai calon Perdana Menteri daripada Barisan Nasional. Mereka yang dipercayai turut digugurkan ialah Sahidan Kasim, Anwar Musa, Noh Omar, Tajuddin Abdul Rahman, Zaidi Zainul Abidin, Muhammad Salim Sharif, Ismail Abdul Muttalib dan Mastura Muhammad Yazid. BN akan mengumumkan barisan calon PRU 15 daripada gabungan itu pada malam ini. Kita jumpa lagi untuk isu yang seterusnya. Langkah Zahid untuk jadi Perdana Menteri itu persoalan besar.
bila melihat senarai-senarai atau senarai calon-calon UMNO dalam pilihan raya pada kali ini. Kelihatan ianya semakin ketara bahawa ini seakan-akan menjadi langkah pertama Zahid untuk mencalonkan diri sebagai Perdana Menteri. Sebelum senarai penuh calon Barisan Nasional diumumkan pada malam ini, kekecohan sudah mula timbul dalam media sosial dan pelayar aplikasi perbualan WhatsApp apabila nama-nama besar di sebalik kem Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dikatakan tidak tercalon pada pilihan raya umum ke-15 kali ini. Menurut surat jemputan yang dilihat agenda Dili, Barisan Nasional dijadualkan mengadakan majlis pengumuman malam ini di WTC Kuala Lumpur dan semua calon yang terdapat nama mereka dalam senarai tersebut telah dijemput hadir. Bagaimanapun, berdasarkan senarai nama calon yang dijemput tersebut, beberapa pemimpin UMNO BN nampaknya nama mereka tercicir dan majoritinya datang daripada kem Perdana Menteri. Difahamkan hampir semua menteri kabinet dalam pentadbiran Ismail Sabri digugurkan daripada senarai calon. Perkara itu ternyata mencemaskan naib Presiden UMNO tersebut. Beberapa nama tersebut yang tular dalam media sosial digugurkan daripada senarai calon ialah Tan Sri Anwar Musa, Datuk Sri Tajuddin Abdul Rahman, Datuk Sri Sahidan Kasim, Datuk Zahidi Zainul Abidin, Datuk Sri Muhammad Salim Muhammad Sharif dan Datuk Sri Ismail Abdul Muttalib. Lebih mengejutkan, pengurusi UMNO Selangor, Tan Sri Noh Umar juga namanya dikatakan terkeluar daripada senarai calon. Menurut sumber, isyarat jelas sedang diberikan Presiden UMNO Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi bagi menunjukkan kuasa yang dipegangnya sebagai ketua parti tersebut kepada pengkritiknya. Sebagai ketua parti, Zahid mempunyai kuasa lebih tinggi jika dibandingkan dengan Ismail Sabri kerana kuasa menandatangani watikah calon yang dipegangnya. Tanpa watikah ditandatangani, mana-mana individu dalam UMNO BN tidak boleh menjadi calon mewakili gabungan tersebut. Akhirnya, jika dapat dilihat siapa sebenarnya, kita dapat melihat siapa sebenarnya yang berkuasa selepas parlimen dibubarkan dan yang berkuasa pastinya Presiden. Ismail Sabri tidak mempunyai kuasa menandatangani watikah seperti Zahid. Sudah pastinya Zahid akan meletak orangnya untuk menjadi calon pada PRU 15 kali ini. Namun, persoalan timbul pula, adakah segala keputusan yang dibuat Zahid tersebut sebenarnya mempunyai matlamat yang lebih besar, iaitu bagi melantik dirinya menjadi Perdana Menteri selepas PRU 15 nanti. Tidaklah mustahil jika Presiden juga menyusun strategi untuk menjadi Perdana Menteri. Mana pernah sebelum ini Presiden tidak menjadi Perdana Menteri dalam sejarah parti, kata sumber itu lagi. Untuk rekod, Ismail Sabri sebelum ini sudah menerima tekanan hebat daripada parti itu dan Zahid yang mahu PRU 15 diadakan pada tahun ini juga. Akhirnya, Ismail Sabri terpaksa akur dan membubarkan parlimen pada 10 Oktober. Pada mesyuarat khas UMNO 2 bulan lalu, Ismail Sabri menjadi sasaran akar umbi khususnya daripada kem penyokong Zahid kerana enggan membubarkan parlimen. Sekian dulu untuk kali ini. Kita jumpa lagi untuk isu yang seterusnya ini.